Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kita lebih dahulu yang berusaha Encik Muhammad Isa bin Barum, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Rumbia, Encik Abdul Razak bin Rashidin, Guru Penolong Kanan 1, Encik Abdul Malik bin Saleh, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Siti Aidah binti Adam, Guru Penolong Kanan Kurikulum, dan tak lupa juga penyarah program transisi kita pada tahun ini. Saya rasa sangat komited, iaitu Puan Masita Hayati, dan juga SU transisi yang merupakan guru baru Puan Hasnah, dan saya sendiri selaku setiausaha guru penyayang Puan Normani. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, okey, untuk slot transisi pada hari ini saya perkenalkan sedikit seberingkas ataupun latar belakang saya dan juga fungsi ataupun peranan guru, bimbingan dan kaunseling di Sekolah Kebangsaan Rumbia. Okey, sedikit makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya bernama Normani binti Mak Saad, Cikgu Normani. Okey, berasal dari Kedah. Okey, berasal dari Kedah dan telah berkhidmat di SK Rumbia lebih kurang 9-10 tahun. Okey, baru saja menyambut bulan kelahiran pada 17 Januari yang lepas dan mempunyai 2 orang cahaya mata. Okey. Baiklah okey, saya tak nak ambil masa yang terlalu panjang untuk berkongsi Okey, sebenarnya program transisi saban tahun kita akan jalankan, yang mana ia melibatkan tahun 1 khususnya. Okey, di bawah program transisi juga kita adakan sekali program guru penyayang, di mana di bawah guru penyayang tu kita akan adakan juga beberapa sambutan untuk murid-murid ataupun pelajar sekolah. Okey, antara sambutan yang kita jalankan di bawah program guru penyayang adalah sambutan hari lahir murid. Okey, biasanya setiap tahun lah, dan cuma tahun lepas saya rasa tak sempat nak habiskan, memandangkan kita mengalami PKP ataupun COVID-19 tu kan. Jadi tak dapat nak dihabiskan pada penghujung tahun tu. Okey, selain tu sekolah juga turut membuat ataupun menyambut kehadiran murid, di mana tuan-tuan ataupun puan-puan boleh melihat mana cikgu-cikgu yang setia menanti biasanya di awal pagi di pintu-pintu pagar sekolah. Okey, di bawah program bimbingan dan kaunseling juga tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita menjalankan ataupun kita fokuskan 4 bidang yang diberi penekanan. Okey, yang pertama sahsiah diri murid, yang kedua kejaya diri murid, yang ketiga disiplin murid, dan yang keempat kesejahteraan mental murid. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok apa yang ditekankan dalam sahsiah diri murid, iaitu apa antara kandungannya ialah kita terapkan mengenai budi bahasa, konsep kendiri serta juga komunikasi, di mana kita cuba sampaikan. Macam saya sendiri, saya tidak ada waktu mengajar yang secara khusus, tapi melalui kelas ganti saya cuba beraktiviti bersama murid-murid, dan melalui aktiviti tersebut saya cuba terapkanlah apa yang model-model yang kita cuba ketengahkan ni. Okey, yang kedua kejaya murid. Okey, dalam kejaya murid saya cuba kongsi dengan murid-murid ataupun pelajar mengenai minat dan cita-cita lah. Kita tengok murid lebih berminat ataupun kecenderungan murid ke arah mana. Selain pada tu, macam dengan tahun 6, biasanya saya akan cuba buat ujian yang berkaitan dengan kejaya lah, ujian minat kejaya, di mana melalui ujian tersebut kita akan dapat melihat arah kecenderungan murid tersebut.
Okey, yang ketiga ialah disiplin murid. Sudah pastilah di bawah bimbingan dan kaunseling kita memang begitu menitik beratkan disiplin murid, terutamanya bila mana murid itu ponteng sekolah, sangat-sangat kita mengambil berat. Okey, selain ponteng juga turut memberi penekanan kepada perkara-perkara berkaitan vandalisme ataupun kerosakan barang-barang yang barang-barang yang sekolah, jenayah dan sebagainya. Okey, yang keempat, bidang yang keempat adalah kesejahteraan mental murid. Okey, iaitu bagaimana murid dapat menguruskan emosinya. Okey, ini pun saya terapkan melalui aktiviti, dan juga murid dapat berfikir secara positif, insya-Allah. Inilah 4 bidang utama khusus di bawah bimbingan dan kaunseling. Okey, selain daripada 4 bidang khusus ni, saya juga kita juga membuat sesi-sesi khusus untuk murid-murid yang berkeperluan, ataupun kita panggil sesi bimbingan kaunseling individu dan juga sesi bimbingan kelompok. Okey, individu ni on direct lah, ada murid yang dirujuk terus dengan saya, kita akan try buat sesi, kita cuba bantu murid berkenaan. Dan kalau ada yang berkelompok, kita juga buat untuk murid berkelompok ni, misalnya macam dengan murid lemah dalam subjek tertentu, jadi kita cuba kumpulkan 4 atau 5 orang ataupun beberapa orang dalam satu kumpulan, dan kita cuba buat sesi. Kita nak kenal pasti apa permasalahan dan cuba bantulah, sama-sama membantu. Okey, selain daripada tu, kita juga turut memberi ataupun mengadakan macam dengan di bawah bimbingan dan kaunseling juga turut diterapkan mengenai pendidikan pencegahan. Maksud pencegahan di sini ialah cuba terapkan ataupun beri sedikit macam bagaimana murid berkenaan nak mengelak ataupun dapat mengelak pencegahan yang boleh memberi ataupun menjerumus dia ke arah yang perkara-perkara yang negatif lah, ataupun tindakan-tindakan negatif, contohnya menghidup gam, merokok, okey, dan sebagainya. Okey, di bawah bimbingan dan kaunseling juga saya turut jadi sebagai guru pembimbing rakan sebaya ataupun PRS. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok anak-anak PRS di bawah saya ni yang beruniform purple Okey, jadi itulah secara ringkas bidang-bidang yang di bawah bimbingan dan kaunseling yang boleh saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau ikutkan tu ada beberapa lagi lah. Jadi banyak yang saya nak kupaskan di sini. Okey, jadi saya rasa saya tak nak mengambil masa yang terlalu lama. Okey, jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan saya juga menyeru, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada perkara ataupun ada benda yang nak dikongsikan dengan saya, boleh on direct juga dengan saya. Okey, jadi saya rasa setakat ini saja perkongsian saya untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan sama-samalah kita ada sekarang ni kita masih lagi terikat dengan PKP. Jadi sentiasalah patuh dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, sentiasa berada di rumah, jadi sentiasa ingatkan khususnya anak-anak kita lah untuk menjaga keselamatan, jaga kesihatan. Okey, jadi sampai di sini saja untuk sekian kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.